saya Datin Seri Dr. Wan Azizah minggu lalu semasa Kongres PKR telah sekali lagi mencabar kedudukan serta hak istimewa orang Melayu seperti yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan. Ingin saya rujuk kembali kepada Perlembagaan Persekutuan, iaitu artikel 153, yang seperti yang dikatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Presiden kita, Datuk Seri Najib, bahawasanya artikel 153 ialah satu artikel yang terpahat kemas dan tersimpul mati, atau dalam bahasa undang-undang dia entrench, yang mana salah satu perkara yang bukan hanya tidak boleh dipinda, tetapi juga ada satu perkara yang terlarang untuk diperkatakan, kerana bukan sahaja pindaan itu perlu mendapat 2/3 daripada ahli-ahli parlimen, tetapi juga perlulah mendapat konsen, kebenaran, kelulusan Majlis Raja-Raja. Apa yang dikatakan oleh Dr. Wan Azizah berkenaan tentang konsep ketuanan Melayu harus dibaku sampahkan merupakan satu bentuk cabaran secara khusus, yang mana dalam bahasa Inggeris is a direct challenge kepada peruntukan undang-undang, iaitu Perlembagaan Persekutuan, dan bagi saya ianya bukanlah satu hak kebebasan untuk bersuara. Beliau mungkin menyatakan bahawa selaku rakyat Malaysia, artikel 10 Perlembagaan Persekutuan membenarkan seseorang itu untuk bersuara, ya. Tetapi kebebasan untuk bersuara ini ialah kebebasan yang mesti mengikut lunas undang-undang. Apabila kenyataan ketuanan Melayu, hak istimewa orang Melayu, kedudukan raja-raja Melayu, dan apa jua yang berkaitan dengan perkara 153 dan lain-lain perkara dikatakan dengan begitu terbuka di dalam satu kongres yang terdiri daripada orang-orang bukan Melayu, ianya bukan lagi berbentuk cabaran, tetapi lebih untuk memperlekehkan kedudukan dan status hak-hak orang Melayu dan Majlis Raja-Raja Melayu. Bagi saya ini sudah sampai masanya untuk pihak berkuasa mengambil tindakan dengan adanya laporan polis dibuat. Kalau boleh biarlah sebanyak mungkin dan seramai mungkin, ya. Apa yang perlu dimasukkan dalam laporan polis terhadap kenyataan Dr. Wan Azizah, pertama sekali ianya adalah berbentuk hasutan selaras dengan Akta Hasutan 1948. Seksyen yang boleh dipakai ialah Seksyen 3 Akta Hasutan 1948, Akta 15, yang menyatakan salah satu bentuk hasutan ialah iaitu hasutan yang mempersoalkan tentang hak, status, kedudukan, keistimewaan seperti yang termaktub dalam perkara 3, bahagian 3 Perlembagaan Persekutuan, iaitu artikel 152, 153 atau 181. 152 ialah berkenaan tentang bahasa kebangsaan, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Tetapi artikel 152 ada dua sub perkara. Perkara pertama ialah berkenaan tentang kedudukan bahasa kebangsaan sebagai bahasa rasmi, iaitu bahasa Melayu. Dan perkara kedua dalam artikel 152 ialah bahawasanya bahasa-bahasa lain seperti bahasa Cina dan bahasa Tamil dibenarkan untuk diajar. Jadi kalau Wan Azizah begitu lantang
membicarakan tentang hak keistimewaan orang Melayu, bagi saya mungkin perlu juga beliau lantang berkenaan tentang perkara kedua dalam artikel 152, iaitu tentang hak untuk mengajar dalam bahasa ibunda, iaitu hak untuk menubuhkan sekolah-sekolah Cina, sekolah-sekolah Tamil, iaitu sekolah jenis kebangsaan. Kalau betul PKR memperjuangkan keadilan, iaitu semuanya mesti sama, kenapa hanya melihat 153? Lihatlah juga 152, ya, yang memberi kelonggaran untuk seseorang itu mengajar dalam bahasa ibundanya. Saya percaya tentu sekali Dr. Wan Azizah dan juga ahli-ahli PKR ataupun DAP dan PAS mungkin tidak berani untuk memperkatakan tentang 152, pasal itu akan membuatkan mereka tidak lagi popular di kalangan orang-orang bukan Melayu, ya. 153 khusus, iaitu hak istimewa orang Melayu, kedudukannya dari segi permit, beasiswa dan sebagainya. Dan perkara 181 ialah tentang kedudukan Raja-Raja Melayu, ya. Jadi apa yang perlu ada dalam laporan polis terhadap kenyataan Dr. Wan Azizah ialah, pertama, ianya adalah satu laporan polis yang menyatakan bahawasanya satu, kenyataan berbentuk hasutan telah pun dilakukan, iaitu di bawah Seksyen 3 1 dalam kurungan F, 3 kurungan 1 kurungan F, dan boleh dihukum sekiranya disabitkan hukuman mengikut Seksyen 4 kepada Akta Hasutan 1948. Kedua, laporan polis itu juga patut mengandungi kenyataan bahawasanya ini bukanlah berbentuk kebebasan bersuara seperti di dalam artikel 10 Perlembagaan Persekutuan. Kerana artikel 10 Perlembagaan Persekutuan ada kengkangan dia atau sekatannya, iaitu melainkan dibenarkan undang-undang, melainkan ada undang-undang lain yang mengecilkan skop artikel 10, maka setiap orang itu hak bersuara. Dan undang-undang yang mengecilkan skop artikel 10 Perlembagaan Persekutuan ialah Akta Hasutan 1948, iaitu walaupun semua kita ini ada hak untuk bersuara, macam saya dan tuan-tuan dan puan-puan semua, tetapi kita tertakluk kepada Akta Hasutan, ya. Perkara ketiga yang mungkin yang patut juga ada dalam laporan polis jika mahu dibuat ialah bahawasanya Parti Keadilan Rakyat ini, PKR ini, telah secara zahir bersekongkol bersama dengan merelakan perbuatan hasutan ini oleh orang yang tidak lain tetapi presidennya. Untuk itu perlu juga satu laporan yang dibuat bersekali ataupun dalam laporan yang sama, untuk supaya pendaftar pertubuhan melihat kedudukan PKR selaku satu parti yang didaftar di bawah Akta Pertubuhan 1966 sebagai satu pertubuhan yang memupuk semangat kebencian, prasangka antara kaum, dan perlu diambil tindakan, yang mana salah satu tindakan ialah supaya dibatalkan pendaftaran PKR itu. Keempat, dan bagi saya yang paling penting, oleh kerana Datuk Seri Presiden kita dalam Perhimpunan Agung yang lalu telah menyatakan jangan dipersoalkan lagi hak orang Melayu, dan ianya telah disambut oleh pemimpin-pemimpin Melayu daripada badan politik, badan NGO dan juga pakar-pakar perundungan berkenaan tentang hak istimewa orang Melayu. Elok juga sekiranya dalam laporan itu supaya tindakan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri diambil terhadap pemain-pemain utama dalam PKR, DAP
ataupun PAS yang masih lagi mempersoalkan kedudukan dan hak istimewa orang Melayu